Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita kembali dalam siri kuliah kita pada tahun yang baru, insya-Allah. Kalau kita cuti ni setahun. Jumpa tahun lepas ni, hari tahun baru pula jumpa. Setahun tuan-tuan jumpa ni. Ala kullin, alhamdulillah, Allah Taala masih bagi kesempatan kepada kita, kesihatan, kelapangan masa, dan paling utama ialah Allah bagi hidayah dan kekuatan untuk datang sama-sama kita menjaga agama kita. Di zaman ni makin mencabar. Bila kita tengok saban tahun tu, isu dia makin mencabar, terutama dari sudut akidahnya, terutama dari sudut akidah. Sebab makin lama dunia ni makin kita tengok banyak perkara yang menyibukkan kita. Teknologi makin moden, urusan jual beli makin mudah, hiburan pun makin banyak. Keliling-keliling ni perkara yang menjauhkan seseorang hamba daripada Allah tu banyak. Sebab tu Nabi SAW tak takut umat dia fakir, tapi Nabi bimbang takut umat dia ni dibentangkan baginya kesenangan. Bila senang tu, jadi kita ni banyak kerja, jadi banyak kerja. Bukan kita kata lupa tak. Istilah lupa akhirat tu ingat, tapi tak sempat untuk menyibukkan diri dengan urusan akhirat ni. Kadang-kadang kita ni, saya lah, bukan orang lain, kita fikir tu, kita sebut tu tentang bila benda tu perkara berlaku pada diri kita. Bila tengok sibuknya kita ni tu ingat ayat Quran, alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan oleh sifat nak memperbanyakkan banyak urusan dunia lah. Banyak harta, banyak rezeki, banyak keluarga, banyak macam-macam. Jadi dia fikir kadang-kadang yang menyebabkan kita tidak buat urusan akhirat tu bukan sebab kita lupa. Ada setengah orang memang dia lupa tu, tak ada dalam minda dia urusan akhirat. Ada orang ada dalam kepala dia, dia tahu benda ni urusan akhirat dia ni, tapi kerana kesibukan dia dengan urusan dunia. Orang kata marilah majlis ilmu ni, ada tahu sangat tu lah, tapi kat saya sibuk lah. Tak. Marilah kita mengaji Quran ni, tengok benda ni, kerja ni tak selesai lagi. Dia tahu benda urusan akhirat tak ada, tapi kesibukan dia dalam urusan dunia menyebabkan dia tak sempat. Jadi sebab tu saya kata, hidayah Allah, kekuatan, kelapangan masa tu nikmat yang kita kena minta dengan Allah senantiasa agar Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Minta senantiasa dari Allah, ya Allah tetapkan hati kita di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sebab sifat hati tu sendiri berbolak-balik. Saya kalau tak ada kuliah, kita pun jadi macam orang ni belum tak tahu duk main gitu, tak ada kuliah lah. Lepas semalam ustaz tak ada kuliah lagi, saya kata cuti. Main cuti tu pening, tak tahu nak gimana. Kalau ada kuliah ni, maknanya kita senantiasa kita baca, kita isilah waktu kita dengan perkara yang bermanfaat. Jadi sekali lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hidayah dan juga taufik berupa kekuatan untuk kita datang dalam majlis ilmu, dan kita sama-sama mengisi masa kita dengan perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada keutamaan hidup kita, iaitulah mencari Allah
dan mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Baik, jadi kita kembali kepada surah Kahfi. Kita baca ayat-ayat terakhir dari surah Kahfi ni yang masih lagi belum habis. Masih lagi belum habis. So kita baca hari ni daripada ayat 103 lah. 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر
annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafa'kan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang Maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu pengetahuannya, tidak ada yang terhalang dari penglihatannya, dan tidak ada yang jauh daripada pendengarannya. Dialah Allah yang segala sesuatu berada dalam kekuasaannya, dan darinya kita semua datang, kepadanya juga kita semua kembali. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah pilih dari kalangan hamba-Nya untuk dijadikan sebagai utusannya. Lalu baginda menerima wahyu dari Allah dan menyampaikannya kepada umat dengan penuh amanah. Dia telah menasihati ummah, dia telah menyampaikan risalah, dan dia telah wafat dalam keadaan Allah sempurnakan risalahnya, dan Nabi telah juga sempurna menyampaikan kepada umatnya. Selawat dan salam juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semua yang berada di atas ajarannya dan sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk sambung bacaan kita dan tadabbur kita dari ayat-ayat terakhir surah Kahfi. Yang mana sebelum daripada ni kita dah baca ayat yang kita baca tadi, tidak telah tadabbur bahawa orang yang paling rugi di akhirat nanti ialah orang yang mana dia terdapat keuntungan akhirat. Bahkan paling rugi dari kalangan mereka ialah mereka beramal di dunia, tapi sampai hari akhirat amalan mereka sia-sia. Yang tak beramal di dunia ni memang rugi dah, memang ni tak ada apa bagi dia. Tapi ada orang beramal di dunia, buat baik, tolong orang, jaga anak yatim, tolong orang mangsa gempa bumi, bagi makan kepada orang kelaparan, buat baik. Sebahagian mereka menyembah lagi, tunduk, sujud. Tapi sampai hari akhirat, rupa-rupanya semua kebaikan mereka itu sia-sia. Inilah orang paling rugi, Allah Ta'ala kata. Kenapa mereka ni rugi? Jawapan dia, kerana mereka menyembah Tuhan yang salah. Mereka menyembah Tuhan yang salah, sehingga setiap manusia bila kembali ke alam akhirat, mereka akan dipertemukan dengan Tuhan mereka masing-masing.
Tapi di hari akhirat hanya ada satu Tuhan yang maha berkuasa. Itulah dia Maliki Yaumiddin, pemilik, penguasa hari pembalasan. Siapa dia ni? Dialah Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Siapa dia ni? Dialah Allah yang kita puji sebagai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Tuhan, pemilik sekalian alam. Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi melainkan Allah. Maka siapa yang di dunia dulu sembah Allah, beruntunglah dia di akhirat. Siapa yang dulu dia dunia tak sembah Allah dan sembah Tuhan selain Allah, maka rugilah dia di hari akhirat. Jadi macam contoh kita ni, kita ni ikut serta rombongan. Ikut serta rombongan, kita ada pas tiket kita. Walaupun kita ni di hujung-hujung tu, naik bas ni hak duduk tangga. Tapi dah ada tiket, boleh naik bas tak? Boleh. Nak balik tiket raya lah contohnya, nak balik kampung. Ada juga tiket bas. Bas tambahan, tapi ada tiket bas. Boleh balik kampung tak? Boleh. Siapa pukul 10 pagi pun tak apa, asal balik sampai masuk kampung. Tapi kalau tak ada tiket bas nak balik kampung, duduk panggil duduk congok dekat Pudu Raya zaman dulu ni. Pudu Raya, bas mari bukan bas dia. Bas mari tanya tiket bas, tak ada bas. Kan takut bas tambahan. Ada tiket. Hak seorang lagi ni jenis ada tiket. Ada tiket, rupa-rupanya kena tipu. Bah tak mari. Bah tak mari, tak boleh pergi. Hak tak ada tiket memang tak pergi. Pudu Raya pun tak pergi dah. Duduk tengok di rumah nak pergi Pudu Raya. Orang yang mana ada iman kepada Allah, sampai hari akhirat dia ada tiket masuk syurga. Orang yang bawa iman kepada selain daripada Allah, dia ada tiket tapi tiket palsu, scammer. Orang yang tak percaya ke Tuhan, tak ada tiket langsung. Sampai-sampai hari akhirat terpinga-pinga. Rupa-rupanya ada Tuhan. Selama ni dia percaya tak ada Tuhan. Yang ni lagi teruk. Atas dasar itulah kita hari ni, termasuk keimanan kita yang paling utama ialah beriman kepada hari akhirat dan mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada hari akhirat. Cuma jangan jadi orang paling rugi. Orang yang beramal tapi sampai hari akhirat sia-sia. Nombor satu, bab iman. Nombor dua, orang yang beriman pun dia kena ada satu lagi tambahan syarat, dan bahawa amalan yang dia buat mesti mengikut panduan syariat. Itulah mesti mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Nabi Muhammad lah. Bagi umat Nabi Musa, dia kena ikut syariat Nabi Musa. Bagi umat Nabi Isa, dia kena ikut syariat Nabi Isa. Tapi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutuskan, maka tidak ada lagi syariat yang boleh diamalkan melainkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita senantiasa kena check and balance diri kita ni. Kita ni sifat kita memang berbolak-balik macam saya sebut di awal kuliah tadi. Kita ni kalau putus kuliah je contoh. Mula dah jadi macam hati tu rasa macam kosong je, hilang. Cuba bayangkan orang tak salat macam mana. Kita baru putus sikit je, orang tak salat, macam mana keadaan dia? Kosongnya jiwa dia tu macam mana? Tak boleh nak bayang. Bayangkan lagi orang yang tak ada iman dalam hati dia. Kosong, iman tak ada, solat tak, hidup dia. Kita nampak je kegembiraan dia dalam urusan dunia. Dia macam orang panggil isak dada. Kegembiraannya sementara. Tak yang ada tu sukalah, happy.
Time duduk pergi konsert, tunggu malam tahun baru, happy. Pun balik rumah, esok ke tu, dah 2 Januari. Kosong balik. Asal apa? Sifat dia hanya bersifat sementara. Kekayaan dia yang ada hanya sifat waktu tu. Lepas tu, kekayaan tidak boleh memberikan kebahagiaan. Adapun orang beriman, kenikmatan, kedamaian dalam hati dia bersifat kekal. Kekal selama dia beriman kepada Allah, selama dia mengabdikan diri kepada Allah. Putus sikit yang mula rasa. Okay? Bagaimana kita nak check and balance kita tu, kena sentiasa buat. Aku ni muhasabah lah kita panggil. Supaya kita senantiasa berada dalam landasan yang benar sampailah hari kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah yang paling payahnya. Paling payahnya nak menjaga sekeping hati yang beriman. Sebab dia ni berbolak-balik. Jangan anggap ustaz tak apalah ustaz. Ustaz dia ustaz. Kalau nama hanya ustaz, tak ada lagi. Kekuatan dia bukan pada ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Kita ni sama, bahkan boleh jadi ujian Allah pada orang hak lagi tinggi nilai ilmu dia, lagi besar ujian dia. Jadi sebab tu muhasabah tu kemana penting. Salah satu waktu bermuhasabah pada saya lah majlis ilmu. Kalau tak ada ni kita pun lupa, duk mai galik. Tak ada orang hak bagi nasihat, tak ada orang hak dengar nasihat. Ni kita sendiri pun kalau tak ada macam payah muhasabah tu. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk kita ni jaga keimanan dan hidayah yang Allah dah bagi kepada kita. Kita dah baca bagaimana keadaan orang yang tidak mendapat hidayah, kufur kepada ayat Allah, kufur kepada hari akhirat. Lalu amalan mereka selama mereka buat itu terbatal. Fahabitat a'maluhum, ayat yang 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka pada hari akhirat mereka tidak akan berada pun di atas timbangan Allah. Yang mana kita dah sebut di hari akhirat yang akan ditimbang apa dia? Amalan. Yang kedua, kitab catatan. Yang keempat, 3, diri sendiri. Kita ni 3 tu kena timbang. Amalan kita akan hadir dalam bentuk rupa dia. Dalam keamalan akhirat ni ada datang dalam bentuk awan, ada sebahagian amalan-amalan besar didatangkan dalam bentuk rupa. Kemudian amalan-amalan hak kecil-kecil dan besar juga ada tercatat dalam kitab. Semua sekali adalah kitab. Kitab pun kena timbang, amalan pun kena timbang, orang tuan dia pun kena timbang. Kalau ikut hadis lah. Dan ada orang sampai hari akhirat dia gemuk. Bila ditimbang di hari akhirat, tak ada apa pun. Dan sebaliknya ada orang kecil je. Bila dia letak atas timbangan hari akhirat, dia lebih berat daripada gunung Uhud. Seperti mana kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita dah baca perkara tersebut. Maka ayat 106, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasannya neraka Jahannam kepada mereka disebabkan mereka kufur dan ingkar, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan. Jadi orang tak beriman kepada Allah, orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai mainan, orang yang mengejek Rasul, mempersendakan Rasul, maka kesudahan mereka begitu. Dan jadikanlah ni indikator kita, iaitu apa yang Allah Ta'ala kata sebagai ahli syurga, sebagai ahli syurga. Apa yang Allah kata sebagai ahli neraka, sebagai ahli neraka. Jadikan indikator kita, penanda aras bagi kita, kayu ukur kita. Sebab hari ni, dunia tanpa sempadan, dunia integrasi ni, orang anggap
Dia letak neraca dia, kayu ukur dia, penanda arasnya, benchmark dia ialah humanity, kemanusiaan. Love, kasih sayang. Dia pun tengok orang ni baik, orang ni begini. Takkanlah dia ni nak masuk neraka, dia orang baik. Dia pun buat apa juga dalam hidup ni kerana kemanusiaan. Dia lupa humanity ni tak ada nilai di sisi Allah. Bukan kemanusiaan yang bawa masuk kita syurga. Rahmat Allah yang masukkan kita ke dalam syurga. Kalau kemanusiaan, mungkin minta dengan manusia tu. Hidup dunia akhir zaman ni, dia lost. Hilang. Apa dia yang paling hilang dia? Iman. Neraca manusia ni dia jadi macam tak seimbang. Dia ukur dunia dia ni dengan kehidupan dunia. Baik pada mata dia bila baik urusan dunia. Buruk pada mata dia bila buruk kehidupan dunia. Dia tengok orang tu dunia. Ada orang dia tengok orang alim, orang ni hafal Quran, ngajar tafsir, tapi kerana urusan politik yang berbeza dia benci kepada orang ni. Tengok orang ni orang beriman, tapi kerana ada urusan yang dia tak suka pada orang ni, dia benci kepada orang ni. Seolah-olah tak naklah, aku tak nak dengan kawan ni. Dia tengok pula orang kafir. Orang kafir ni sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan kehendak yang dia ada, hawa nafsu dia. Dia seronok. Siapa ada orang kata, dia kata apa? Saya nanti hari akhirat dulu ada seorang mendiang kita panggil, kapal sing. Ada seorang lawyer, dia kata apa, dia kalau mati nanti dia nak bersama dengan kapal sing. Padahal dia orang Islam. Saya bila dengar gitu, ya Allah, neraca apa yang dia guna? Siapa dia boleh sebut ucapan macam tu? Hari ni baru ni saya balik rumah. Adalah setengah-setengah kita duduk sembang-sembang cerita. Bila dia sebut kepada orang alim, saya sebut nama lah, kita Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Bila dia tak suka kepada orang ni dari sudut politik, dia kata tu macam orang ni tak ada nilai dari sudut iman dan agama. Sehingga dia kata dia bukan ulama gini. Duk sebut cerita-cerita kesilapan politik. Saya kata kalau benci kepada seseorang, setakat politik dia sudah. Orang manusia ni ada banyak sudut. Hak ni tak suka politik, tapi keilmuan dia ngajar tafsir, dia tulis kitab berkaitan dengan agama, mengajar pula tafsir, kita mengajar ni, dia berapa kali khatam dah. Jangan sampai kita benci orang tu. Neraca kita tu lain daripada neraca Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang pula orang. Hak ni kerana sayangnya kita. Mungkin dia ni sahabat sekerja kita, mungkin dia sahabat sepolitik kita. Lah ni banyak politik lah pak kita ni. Bila tengok orang ni kafir pun kafir lah, tapi sayang dia begini. Cuba kita fikir dulu sejenak. Sampai hari akhirat, andai kita sampai hari akhirat, yang mana satu yang kita nak jadikan teman akhirat kita? Yang mana satu yang kita nak suruh dia ingat kepada kita di hari akhirat? Jawapan dia orang Muslim. Tak suka pun hari akhirat tengok-tengok mu, bukan mu dah zaman kita lah ni, cuma kita bayang dah. Manusia ni kerana politik, musuh ni. Zaman dulu lah ni, zaman dulu. Musuh ni. Tiba-tiba bila boh dia sama boh dia baik, boleh pula dia baik. Betul tak? Apa yang mengumpulkan dia? Saya ambil contoh ini sebab nak suruh nampak realiti. Cabut habis ni permusuhan selama ni, cabut kerana apa? Kerana sudah berada dalam satu bahtera politik yang sama.
Boleh berlaku tak? Boleh. Cuba bayang macam ni. Hari akhirat nanti, Allah Ta'ala pertemukan kita semua dalam bahtera iman. Dulu ni musuh beci ni, beci sungguh ni. Kata macam-macam. Ulama su dia kata. Penunggang agama macam-macam dia bagi label. Sampai hari akhirat jumpa dalam bahtera iman. Mu dulu kata kat aku, mu dulu kata gini. Boleh tak baik masa tu? Jawapan dia lagi hebat daripada baik zaman dunia. Pasal apa? Allah Ta'ala kata wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami akan cabut kebencian daripada hati mereka. Tak ada dah benci. Masuk syurga sama-sama. Jom kita masuk syurga sama-sama. Jadi hari ni kita nak berbaik ni atas dasar apa? Iman. Hak ni nombor satu. Hak lain daripada tu semua sifat sementara. Hari ni kita berkawan di atas politik 5 tahun ya tak kekal. Lepas penggan ke depan tak tahu nak jadi apa lagi. Balu pula. Kenapa? Hari ni kerana dasar apa lagi selain daripada politik. Boleh sebut politik panjang ustaz ni, politik je asyik ustaz ni kata. Saya bagi tu contoh yang paling banyak orang bicara. Lain daripada politik. Hari ni kita kawan sebab apa? Sudut perniagaan, bisnes. Duk lama pecah. Kemudian kejiranan, dia pindah tak ada. Kemudian apa? Semua tidak ada yang kekal di atas tautan persaudaraan dan neraca yang paling benar untuk kita guna sebagai neraca kita, melainkan neraca iman. Kerana hak ni akan kita bawa di hari akhirat. Hatta kalau kita buat baik kerana neraca keluarga, paling rapat atas dunia ni neraca keluarga. Dia ni saudara aku. Dia buat apa pun betul ke salah, dia tetap betul sebab dia adik aku. Ada seorang sahabat saya tu, abang dia ni memang hebat. Orang hebat lah abang dia ni. Orang hebat. Dia pergi tu, dia kata ni adik saya. Dia ajak ke cikgu. Ni adik saya cikgu. Dia betul ke salah, dia tetap betul sebab dia adik saya. Oh hebat. Dia cakap macam tu kat saya. Tapi betul, memang adik dia ni baik. Cuma dia kata abang dia ni, dia sama orang macam tu. Adik dia memang baik lah. Tapi nak sebutnya, ada orang dia jaga urusan dunia dia kerana keluarga. Betul ke salah kok, tetap adik saya. Sehebat-hebat neraca ni, sampai hari akhirat, Allah Ta'ala kata, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Adik-beradik pun lari hari akhirat. Wa ummihi wa abih, mak ayah pun lari hari akhirat. Wa sahibatihi wa bani, bini dia, isteri dia, suami dia, pasangan lah, anak-anak dia lari habis. Tak ada dah berani guna ni untuk urusan akhirat. Tak ada. Sampai-sampai hari akhirat, mana orang beriman, mana orang tak beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pak cik dia Abu Talib, pak saudara lagi, nak tolong boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Tak ada iman. Adik-beradik ni, anak kau, bini kau, tak boleh nak tolong. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah dia, kau lain, ayah dia Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah dia mati sebagai penyembah berhala. Boleh tak dia tolong ayah dia hari akhirat? Tak boleh. Iman je. Kalau ada iman, boleh tolong. Kata Nabi SAW kepada Fatimah, anak Nabi. Nabi Muhammad ni, Nabi paling mulia, kata kepada anak dia Fatimah, Fatimah, aku tak boleh tolongmu daripada hari akhirat sedikit pun. Mana kalau Fatimah tidak beriman, Nabi tak boleh nak buat apa. Besarnya ni neraca iman. Jadi sebab tu kita ni letaklah hari ni, kalau orang kata ahli orang kafir ni masuk neraka, kita kena kata Allah kata macam tu. Apa pula apa perasaan hati orang yang kafir nanti dia rasa
Itu urusan dia. Kita kena urusan kita dengan Allah. Dr. Khalid Basalamah, dia kata dia hadir dalam satu khutbah Jumaat. Seorang pensyarah, dosen dia panggil, dosen doktor, bagi khutbah dalam masjid, cerita pasal iman gini. Tapi penghujungnya ada sedikit pemikiran liberal. Dia kata apa? Semua kita ni asal baik je masuk syurga. Dia pun turun daripada mimbar. Dr. Khalid pergi tanya dia. Dia kata, minta maaf Pak Kiai ke Pak dosen. Dia kata, tadi dalam khutbah anda kata mula-mulanya orang beriman gini-gini ahli syurga. Tapi di hujungnya anda mengatakan siapa saja baik boleh masuk syurga. Dia tak berani, orang tu tak berani nak kata orang kafir masuk neraka. Dia kata asal baik je masuk syurga. Kenapa anda kata demikian? Dia kata, kalau kita kata orang kafir masuk neraka, macam mana perasaan kita ni? Ramai orang kafir, nanti dia berasa hati. Itu urusan dia tak berasa hati. Urusan kita dengan Allah mesti kita clear. Allah kata, orang yang kafir masuk neraka. Kita hari ni, takkan kita kata, tu Allah kata, tapi boleh jadi sampai hari akhirat Allah tengok orang ni Allah ampun. Kita pula pandai-pandai buat boleh jadi tu. Kalau Allah kata orang kafir masuk neraka, titik habis itu je, kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala kata. Clear. Baik setara mana pun dia, kita nak jaga hati dia. Ini saya sebut tadi fitnah tadi ni, akhir zaman ni. Neraca iman sudah lagi tidak jadi neraca utama. Hari ini neraca kemanusiaan, neraca kenegaraan. Kita satu Malaysia. Yang penting kita bersama satu hati. Orang lupa dah neraca akhirat. Jumpa orang ni kita buat baik. Memang Islam suruh buat baik, tak ada masalah. Tapi kita buat baik kepada orang kafir bukan kerana dia. Kita buat baik kepada orang kafir kerana Allah suruh buat baik kepada dia. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah. Sampai satu tahap kita kena kata, walaupun benda tu menyakitkan hati dia, kita kata saudara, itu urusan agama saudara, saya tak boleh nak buat. Sebab saya kena jaga agama saja. Sebab saya buat bahaya ni kerana Allah. Kalau Allah Ta'ala kata dia ahli syurga, ahli syurga. Kalau Allah Ta'ala kata dia ahli neraka, ahli neraka. Kita jaga Allah nombor satu sekali. Neraca paling utama yang kita kena jaga adalah neraca iman. Baik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kata, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat bertamu, syurga Firdaus. Yang ni pun kita dah bahaskan sebelum daripada ni, betul tak? Itulah syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni syurga yang paling tinggi. Dalam hadis disebut, Nabi SAW sebut, Al-Firdausu rabwatul jannah awsatuha wa ahsanuha. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebut, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa minhu tafajjarul anharul jannah tafajjaru anharul jannah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sebut, apabila kamu nak minta daripada Allah ni syurga, mintalah syurga Firdaus. Kerana syurga Firdaus ni syurga yang paling tinggi dan paling tengah. Dan darinya terpancar sungai-sungai syurga. Jadi Allah Ta'ala sebut syurga Firdaus lah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Syurga Firdaus
syurga yang paling tinggi, syurga yang paling tengah. Macam mana dia paling tinggi, paling tengah? Bentuk macam dom ke, macam piramid ke? Tapi wallahu ta'ala alam lah bentuk dia sebenarnya. Cuma bahasanya, dari sudut bahasa kita faham sifat kedudukan syurga ni makin lama makin kecil lah. Hak paling tengah tu paling tinggi. Tip of the syurga tu, ujung dia tu. Kalau kita sistem piramid lah bahasa kita kan. Maknanya paling ramai paling bawah. Makin lama makin terpilih, makin terpilih, makin terpilih, makin terpilih. Maka yang terpilih ni ujung tu Firdaus. Atas pada Firdaus tu ada satu lagi kedudukan hak yang istimewa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai al-wasilah, kedudukan yang paling tinggi. Allahu akbar. Macam manalah kita tak boleh, kita hanya bayang, kita boleh sebut saja. Bayangan tu tak tergambar pun dalam kepala. Boleh sebut saja. Hanya Allah Taala tahu keadaan yang sebenar. Cuma bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Firdaus ni dialah yang paling tinggi, dialah yang paling tengah. Dia yang paling tinggi, paling tengah. Jadi kita faham bentuk dia, sistem dia macam piramid lah. Paling tinggi, paling tengah. Kalau paling tinggi, paling tengah tu macam bangunan, orang tak panggil pula paling tengah kan. Kalau stages dia tu macam bangunan, sama je, tak ada tengah. Dia paling tinggi je. Tapi kalau paling tinggi, paling tengah ni dia sifat dia macam tu. Sama ada macam kubah ke, ada kata sebab kubah, ada sebut sebagai piramid. Yang penting nak sebut hak kubah ke piramid itu gambaran. Tak tahu hak mana satu. Hak Nabi sebut dia paling tinggi, dia paling tengah. Syurga Firdaus ni. Dan daripadanya terpancarnya mata air sungai-sungai syurga. Jadi kalau orang duduk dalam syurga Firdaus ni, mata air yang paling fresh sekali duduk dia. Sungai syurga tu pula ada macam-macam. Ada madu, ada susu, ada arak yang tidak mabuk, dan ada air putih yang sangat lazat untuk diminum. Daripadanya terpancar, daripada Firdaus terpancar. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita, bila minta syurga, minta Firdaus. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita dengan rahmat dan kasih sayangnya akan kita semua, Allah anugerahkan syurga Firdaus yang tertinggi. Walaupun kita sedar kita ni tak layak, teket kita ni teket tangga bah, tapi tidak ada yang menghalang kita dari rahmat Allah. Kerana Allah ni, dia nak masuk syurga, dia tak buat macam orang kelendan bas buat kat kita. Orang bawa teket syurga ni, Allah boleh letak dia dengan rahmat dan kasih sayangnya pada tempat yang tertinggi. Itu atas kehendak Allah. Dan juga Allah melihat kepada amalan-amalan yang kita lakukan. So kita kata rahmat Allah tu sangat luas. Tidak ada yang menghalang kita dari mengharapkan rahmat Allah, melainkan kita minta sungguh-sungguh dengan Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua ni syurga Firdaus yang tertinggi. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya dan mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Memanglah tak ingin dan tak dah masuk syurga, siapa dia nak keluar? Orang yang nak keluar dari akhirat ni ahli neraka je. Ahli syurga tak nak dah keluar, la yabghuna anha hiwala. Kena ingat ayat bila kita baca la yabghuna anha hiwala, orang masuk syurga tak nak keluar. Duduk dalam tu
tak nak keluar. Pasal apa dia tak nak keluar? Dah ada belaka dah. Semua ada. Seronok dah. Dunia ni, seindah-indah dunia, ada juga orang nak tinggal dia. Betul? Kalau tidak, tak ada lah orang kaya mati bunuh diri tu. Ramai orang kaya, artis-artis glamour, kemuncak, kemasyhuran, mati bunuh diri. Why? Sebab dia tak tenang dengan apa. Dia nak keluar daripada kehidupan dia. Ahli syurga tak ada. Sebab tu kita ni nak sangat kepada nikmat tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, sebab apa dia tak nak keluar? Sebab dia tak akan mati dah buat selama-lamanya. Khalidina fiha, dia akan kekal di dalamnya, dia tak akan mati. Dan perkara ni dalam hadis Nabi SAW sebut, bila ahli syurga dah masuk syurga, bila ahli neraka dah masuk neraka, maka Allah hadirkan kematian dalam bentuk seekor kibas. Lepas tu diserulah ahli syurga, ahli syurga, halumu, tengok sini. Dan diseru pula ahli neraka, ahli neraka, halumu, tengok sini. Maka ahli syurga pun pakak tengok, ahli neraka pun tengok kibas. Tapi bila mereka tengok tu, mereka tahu itu adalah kematian, tapi dalam bentuk seekor kibas. Rupa dia lagu mana? Wallahu ta'ala alam. Akhir sekali Allah perintahkan agar kematian itu disembelih sampai mati. Maka kematian pun mati. Setelah itu berseru, selepas ini tidak ada lagi kematian. Maka ahli syurga dalam syurga bergembira dengan segembiranya, kerana mereka tahu mereka akan hidup dalam syurga tak mati-mati sampai bila-bila, dan kenikmatan yang mereka kecapi akan kekal sampai bila-bila. Bertambahlah kegembiraan bagi ahli syurga. Ahli neraka tengok juga, dia pun tengok. Dia tengok, dia tahu dia duduk dalam azab tak akan mati sampai bila-bila. Dia dibakar, dia dipukul, dia dihancurkan, dia terjun gunung dalam neraka pun, semua sekali mereka tidak akan mati. Dibelenggu dengan rantai yang panas, diminum dengan timuh tembaga yang panas, dicurahkan tembaga daripada atas ubun-ubun mereka sampai cair masuk dalam perut, hancur lebur. Makan buah zakum, tak mati. Tak mati. Kita ni kalau kena seksa dalam dunia ni sampai mati je. Bila mati habis. Tak ada dah kesakitan lepas mati. Tapi akhirat nanti diazab, diseksa, tak mati-mati. Maka mereka pun tahu azab mereka dalam neraka ni tidak akan pernah berhenti. Dan kalau kulit mereka hangus terbakar pun, Allah akan ganti kulit yang baru. Lalu bertambahlah bagi ahli neraka kesengsaraan dan azab dengan matinya kematian. Ada. Jadi itulah orang panggil kesudahan akhir. Kehidupan kita semua ni berada di persimpangan akhirat itu. Sama ada dia duduk dalam kalangan ahli syurga tak mati-mati, ataupun dia duduk dalam kalangan ahli neraka dan tak mati-mati. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab api neraka, dan Allah anugerahkan kita nikmat syurga, dan Allah rezekikan kepada kita al-firdaus yang tertinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah rezekikan kepada kita dunia dengan kebaikan, akhirat pun kebaikan, dan Allah lindungi kita daripada azab api neraka. Baik, insya-Allah kita berhenti situ. Ayat qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi kita sambung besok hari. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama